Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Mr. Z TV. So hari ni kita nak berkongsi tips berkenaan dengan penternakan udang galah. Kepada semua subscriber, aku ucapkan terima kasih. Dan yang baru datang singgah ke channel aku ni, consider untuk subscribe, like dan share jika tuan-tuan rasa ataupun korang rasa channel aku ni bermanfaat untuk korang dan boleh dikongsikan kepada yang lain. Baik tuan-tuan, topik kali ni saya nak menyambung kepada topik nombor 2 yang sebelum ni. Kita nak bincang ataupun saya nak kongsi dengan tuan-tuan tips penyediaan kolam. So topik 2 yang ini ialah bahagian nombor 2. Ia merangkumi topik penyediaan inlet air, nombor 2 penyediaan outlet air, nombor 3 kecurunan kolam, dan nombor 4 ialah yang paling penting, iaitu sistem saliran. Baik tuan-tuan, kita buat video santai-santai je. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan yang mana yang baru bercadang untuk menyediakan kolam ternakan ikan, kolam ternakan udang. Konsep dia sama, iaitu kita perlukan saliran air masuk dan juga saliran air keluar. Untuk inlet air, untuk kolam tanah, kebiasaan apa yang saya buat, saya akan menggunakan pipe PVC bersaiz sama ada 6 inci ataupun 4 inci untuk bawa air masuk ke dalam kolam. Kalau rasa 6 inci mahal, kita boleh gunakan 4 inci dan kita gunakan konsep reducer. Maknanya air yang masuk sebelum sampai ke kolam daripada sumber air, kita gunakan pipe PVC 4 inci. Dan bila dah hampir dengan kawasan kolam kita, saya gunakan reducer, kecilkan saluran air itu daripada 4 inci PVC pergi kepada saiz 2 inci PVC. So kita menggunakan teknik pressure daripada besar kepada kecil. Jadi dia sama juga kalau tuan-tuan nak buat dalam kolam canvas, tank ataupun kolam simen. Tuan-tuan boleh settingkan saiz pipe tu mungkin daripada 2 inci saiz daripada sumber air masuk pergi kepada 1 inci dan juga buat valve supaya kita boleh kontrol kelajuan ataupun banyak mana air yang diperlukan dekat setiap kolam-kolam kecil tuan-tuan. So untuk air keluar ataupun outlet pun terpulang pada tuan-tuan. Depends pada bajet. Nak pakai 6 inci boleh, nak pakai 4 inci boleh, nak pakai 2 inci boleh. Tapi kalau macam saya, untuk kolam tanah, saya gunakan pipe PVC 4 inci. 4 inci. Dan yang paling penting, masa untuk air keluar tu, sebab pipe tu dia berada di betul-betul dasar kolam. Ini pipe dia. Ini dasar kolam. Maknanya kita akan letak elbow. Elbow macam ni lah, elbow, so that bila kita nak main paras air, kita just bend. Tuan-tuan imagine ni air ke atas, ni air ke atas. Bila kita nak kurangkan air, contoh seperti masa nak harvest ataupun untuk penukaran air, elbow outlet tu kita boleh bend. So kita boleh ikut berapa tinggi yang kita nak, kurang 1 kaki, kurang 2 kaki. Dan juga bila ni tanah, dan bila kita nak harvest, kita boleh cabut terus pipe outlet tu, dan air boleh terus drain keluar ikut saliran air yang kita dah buat untuk piping air keluar. So konsep dia sama juga kalau tuan-tuan buat dalam kolam canvas, tank atau kolam simen. Kena ada
outlet air, pipe untuk air keluar. Dan konsep elbow ni penting sebab kita nak main air nanti, air tu turun rendah 1 kaki atau 2 kaki, ataupun kita boleh cabut pipe outlet tu untuk air drain. Konsep untuk kolam tanah dan juga untuk kolam simen sama, cuma saiz satu kecil dan saiz satu besar, itu saja. Baik tuan-tuan, tips yang ke-6 ialah kecerunan kolam. Kecerunan ni penting kerana dia akan memudahkan proses kita semasa harvest. Bayangkan kalau tuan-tuan punya kolam dia rata. Maknanya bila kita nak harvest, kita perlu buang air. Tapi bila keadaan kolam kita rata, so air dia akan berlopak ataupun bertakung kat tengah. Jadi kita perlu upah kontraktor ataupun tukang buat kolam yang pandai untuk buat ban, untuk buatkan ada selan sedikit, slope antara air masuk dan air keluar, supaya bila kita nak harvest atau buang air, kita cabut je outlet water tu, air akan terus keluar, dia akan turun ke bawah daripada tinggi kepada tempat rendah. Sama juga macam yang buat dalam tank, canvas ataupun kolam simen, dia kena ada cerun sikit. Bukan apa, kita nak senang kerja. Bila kita dah nak kering kolam, kita dah habis harvest, kita nak buang air tu dah akan senang je mengalir. Itu tips nombor 6. Baik tuan-tuan, dalam topik kedua, pembikinan kolam, tips yang ke-7, ini adalah yang paling penting dan tuan-tuan perlu ambil tahu, iaitu sistem saliran. Maknanya sistem saliran daripada tips yang ke-4, ke-5, ke-6, yang ke-7 ni tuan-tuan kena compilekan semua. Maknanya begini, setiap kolam tuan-tuan perlu buat sistem saliran dia sendiri, air masuk dia sendiri dan juga air keluar dia sendiri. Kita panggil tu independent pond system, untuk air masuk dan air keluar. Contohnya, saya akan bagi tuan-tuan contoh. Tuan-tuan tengok sendiri kenapa saya cakap kolam perlu ada independent water system. Tuan-tuan, contoh tuan-tuan ada satu kolam. Ini kita panggil kolam A. Ini kolam B. Apa yang saya cakap tadi, contoh, ini ialah sumber air masuk, sumber air. Kita pergi ke sini, pipe. Kita ambil contoh yang pertama tadi, which is kita buat air masuk pergi ke kolam A dan dia akan keluar pergi ke kolam B. So maknanya kolam B ambil air daripada kolam A dan baru keluar. Ini air keluar. Alright. Saya bagi satu contoh. Let's say tuan-tuan, saya ambil contoh kolam udang lah kan. Contohnya kolam A dia boleh keluarkan let's say 1000 kilo. Ataupun 1 tan. Manakala kolam B pula boleh keluar let's say 2000 kilo ataupun 2 tan. Contoh, kolam A ada masalah air dan udang atau ikan semua mati. Baik, kat sini kita dah rugi, loss 1 tan. Bila mana kalau tuan-tuan buat air daripada kolam B menggunakan air daripada kolam A. Kita tengok kolam A dah memang ada problem. So air yang problem kat sini, air yang problem kat sini, dia akan masuk ke sini, masuk ke kolam B. Maknanya kolam A dah memang 1 tan mati. Kolam B yang boleh produce 2 tan pula ambil air yang kotor daripada kolam A, dengan automatik dia pun mati. Tuan-tuan nampak tak kenapa saya cakap kolam perlu dia sini keluar, dia sini masuk, dia sendiri keluar. Maknanya dia independen. Dan juga kolam B, dia sendiri ada air masuk dan dia sendiri ada air keluar. Kita buang yang tengah ni. Ni kita tak nak. Kolam yang bergantung pada kolam sebelah ni kita tak nak. Kita nak dia independen.
So ini yang kita panggil independent water inlet dengan outlet. Jadi tuan-tuan, itulah kenapa saya cakap kolam perlu mempunyai sistem saliran air masuk dan sistem saliran air keluarnya sendiri. Kita tak nak menambahkan risiko. Bila mana kolam semua cantik, tiba-tiba air pula yang problem, ataupun kolam A yang contoh tadi tu yang problem, dia akan berkait-kait dengan kolam-kolam lain-lain. Jadi nasihat saya, sebab saya ada pengalaman yang agak tidak best dalam sistem saliran ni. Masa dulu saya buat sistem yang macam itu, sambung, tapi bila kena satu kolam undang mati dan pakai sistem saliran yang tidak independen, dia akan membawa kepada kolam saya yang sebelah dan kolam-kolam saya yang lain-lain, dah banyak lagi yang mati. Jadi dengarlah nasihat saya ni, gunakan sistem independen supaya tidak mengalami kerugian yang sangat-sangat teruk. Maka tuan-tuan, dengan itu kita selesai topik nombor 2, pembikinan kolam. Saya beri 7 tips pada tuan-tuan untuk teliti setiap satu, kerana pembikinan kolam ni akan menentukan berapa hasil pengeluaran kita selain daripada topik-topik yang akan datang. Tapi ini yang paling basic dan boleh di-apply kepada penternak yang nak buat dalam kolam tanah, dan juga kolam simen, kolam canvas, dan juga kolam tank. Alright, dan selepas ni topik nombor 2, topik nombor 3 iaitu penyediaan kolam. Macam mana kita nak sediakan kolam dari sudut pengapuran, berapa banyak nak letak kapur, jenis-jenis kapur dan lain-lain. So saya harap tuan-tuan terus mengikuti channel saya ni. Yang belum subscribe, silalah subscribe, sebab tips ni saya bagi percuma berdasarkan pengalaman saya. Dan juga kongsi kepada kawan-kawan yang lain yang juga mungkin untuk menjadi bakal peternak ataupun ada impian untuk jadi pengusaha dalam peternakan air. So kita jumpa lagi dalam tips video yang lain. Semoga tips saya ini dapat membantu tuan-tuan semua dan share kepada yang lain supaya benda ni dapat memberi manfaat kepada semua orang. Alright, kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.